Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam sekalian pengurusi serta sekalian pegawai dan ahli-ahli kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita sambung tadabbur kita daripada surah Al-Anfal. Ayat kita pada malam ini ayat yang ke-43. Masih lagi ataupun menjadi satu topik dalam surah Al-Anfal ini, yaitu peperangan Badar. Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan kepada kita situasi ataupun fenomena yang berlaku dalam peperangan Badar. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil hari peperangan Badar itu sebagai Yaum Al-Furqan. Yaum Al-Furqan, hari di mana berlaku pemisahan. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan suatu yang perbezaan yang sangat ketara di antara orang-orang yang mendukung Islam dan juga orang-orang yang mendukung kekufuran, di mana pendukung Islam dengan kesungguhan dan keikhlasan mereka memartabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diberi kemenangan oleh Allah. Adapun pendukung kebatilan, mereka ditewaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun bilangan mereka banyak. Dan mereka mempunyai kelengkapan yang lebih baik daripada tentera Islam. Dan ini merupakan suatu bukti yang nyata daripada Allah secara realiti. Setelah Allah menyebutkan dalam rupa kenyataan atau statement, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, jika kamu menolong Allah, yakni menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu. Allah akan beri kemenangan kepada kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan tapak-tapak kaki kamu, meneguhkan pendirian kamu dan juga kedudukan kamu di atas muka dunia ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, di antara sebelum ini kita bertemu dengan ayat-ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan dengan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk turun membantu meramaikan tentera Islam, memberi semangat, motivasi kepada tentera Islam, bahkan terlibat sama dalam peperangan. Dan di antara pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang menjadi sambungan kita pada malam ini, yaitu Allah memperlihatkan kepada tentera Islam bahawa tentera musuh ini kelihatan sedikit, walaupun yang sebenarnya ramai, lebih ramai 3 kali ganda. Tentera Islam 300 lebih, tentera musuh 1000. Tetapi Allah Ta'ala memperlihatkan tentera musuh itu kelihatan sedikit kepada orang Islam supaya mereka tidak patah semangat daripada awal lagi. Dan pada yang sama, tuan-tuan sekalian, kalau dari satu segi, kalaulah dan sekiranya tentera musuh diperlihatkan oleh Allah sedikit untuk menjaga, dipanggil, hati orang Islam supaya jangan
patah semangat, maka tentera Islam pula perlulah dilihat kepada musuh atau diperlihat ke Allah kepada musuh ramai. Tapi nanti Allah Ta'ala akan sebut tentera Islam pun diperlihatkan kepada musuh sedikit, musuh nampak sedikit. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tak nak musuh ni memang dia kalau dia nampak tentera Islam ramai, dia akan cabut lari. Dia memang awal-awal dulu dia tak ada semangat. Tapi Allah Ta'ala nak dia stay dalam peperangan dia, untuk Allah nak tunjukkan bahwasanya dengan kekuatan, dengan pertolongan Allah, golongan yang sedikit, kam min fi'atin qalilatan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Surah Al-Baqarah. Betapa ramai kelompok yang sedikit telah menewaskan kelompok yang ramai dengan izin Allah. Jadi Allah Ta'ala tak nak mereka lari, Allah Ta'ala nak mereka duduk di situ. Jadi Allah Ta'ala bagi di peringkat awal, maka nampak sikit, tentera sikit sangat tentera Islam ni, tak apa, kita confirm boleh menang. Sebab Allah Ta'ala nak tunjuk pada ketika itu. Nanti kita akan jumpa dengan ayat selepas ini, dan kita cerita terlebih dahulu supaya senang. Nanti bila kita baca terus kita boleh faham. Maka Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idh yurikahumullahu fi manamika qalilan. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memperlihatkan mereka yang tentera musuh kepada kamu dalam mimpimu sedikit jumlahnya. Jadi bermula Nabi sendiri Allah Ta'ala lihat dalam mimpi musuh ni sikit. Jadi Nabi pun cerita kepada mereka tak banyak, musuh tak banyak, sikit. Walau arakahum kathiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam. Dan kalaulah dia memperlihatkan mereka kepada kamu ramai jumlahnya, dan kamu sudah tentu seorang Nabi, mimpi adalah ilham, wahyu daripada Allah. Dia sudah tentu dia akan cerita. Kalau Allah Ta'ala tunjuk dalam mimpi dia itu musuh ramai, dan dia akan cerita sebelum berperang musuh ramai. Kata Allah, la fashiltum. Dan kalaulah dia dan Allah perlihatkan mereka kepada kamu dalam mimpi kamu itu ramai jumlah mereka, tentulah kamu akan berasa gerun. Fashiltum makna lumpuh. Adha'fu akan merasa lemah, akan merasa takut. Dan tentulah kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan perang itu. Maka mulalah macam mana kita nak depan golongan ramai kita sikit. La tanaza'tum fil amr. Dan selepasnya Allah Ta'ala sebut bahwasanya ada 2 faktor, ada 3 faktor yang menyebabkan ketewasan. Berbalah, kemudian rasa takut, lemah dan takut. Yang ketiga, apabila hilang kekuatan, walakin Allah sallam, akan tapi Allah telah menyelamatkan kamu. Walakin Allah sallam. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini senantiasa kita bersama dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui bagaimana untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Jangan kita lupa bertawakal kepada Allah. Sebab ikhtiar kena buat sungguh-sungguh, rapi, sebagaimana Rasulullah sendiri membuat persiapan yang rapi mengikut kemampuan yang ada. Tapi jangan lupa bertawakal kepada Allah. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah amat mengetahui segala isi hati yang ada dalam dada manusia. Jadi tuan-tuan tengok di sini, dan perasaan fasyal, takut itu berkait dengan hati juga. Kemudian berbalah sama sendiri pun dia punca daripada hati.
Jadi kalau Allah Ta'ala tidak memberi keteguhan, tidak memberi kesatuan, tak sama pandangan, kamu kata macam ni, kamu kata macam ni. Tapi kita orang Islam itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah mendidik kita bahwasanya ada satu titik temu yang kita tak boleh balas, iaitu sentiasa merujuk kepada Quran dan Hadis. Jadi itulah yang menjaga sahabat-sahabat. Walaupun kita tahu tuan-tuan orang Arab ni yang bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka bergaduh, tapi mereka disatukan oleh Allah dan Rasul apabila mereka letak dalam hati iman. Macam mana berbalah kita, berbeza pandangan kita sekalipun, tapi kalau Allah dah memutuskan wahyu melalui Rasulullah, kalau A lah, kalau B lah. Tapi kita perhati tengok orang Arab hari ini, apabila mereka hilang keyakinan itu, maka kita tengok mereka bergaduh, tidak ada titik temu. Dalam keadaan dah berperang pun tak boleh nak habis perang. Berpuluh tahun di Syria tu, dah berapa, 10 tahun lebih dah. Di Iraq pun sama, tak ada orang boleh titik temu. Sebab tak tahulah macam mana temu Muslim. Tapi Rasulullah boleh temukan Auf bin Khazraj, boleh temukan Muhajirin dan Ansar saling mereka berkasih sayang. Wa idh yurikumuhum, dan ingatlah ketika ia memperlihatkan mereka kepada kamu wahai umat Islam. Jadi Rasulullah Allah Ta'ala tunjuk dalam mimpi. Ini sekarang ketika berdepan musuh itu ada sebelah sana, dan di awal peperangan, tapi belum meletus peperangan. Dan ingatlah ketika ia memperlihatkan mereka yang musuh, tentera musuh, kepada kamu wahai kaum muslimin, semasa kamu bertemu dengan mereka. Idil taqaitum, berjumlah sedikit. Allah perlihatkan mereka itu berjumlah sedikit pada pandangan mata kamu. Kalau tadi dalam mimpi, dalam pandangan mata musuh duduk depan tu pun Allah Ta'ala perlihatkan sikit. Dan kamu pula wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan kamu pula diperlihatkan Allah berjumlah sedikit pada pandangan mata musuh. Musuh tengok sedikit, oh tentera Islam tu nampak sikit, jadi mereka confident dia bagi. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, yang paling baik kita ni adalah sederhana. Takut pun tak boleh, over confident pun tak boleh. Tak apa, garanti lah, jangan bimbang lah, garanti kita memang boleh jaya. Terlupa nak sebut insya-Allah. Terlupa nak sebut insya-Allah. Kalau lemah semangat pun tak boleh juga, kita ni tak boleh. Memang tak boleh berjaya. Tengok mereka ramai begitu begini, persiapan mereka tengok. Takkan kita nak lawan. Itu penakut. Yang overconfident pula seumpama berlaku juga kepada tentera Islam ketika mana dalam perang Hunain. Itu dah baca balik. Yaumah Hunain dalam surah At-Taubah. Selepas ni, surah At-Taubah lepas ni, insya-Allah masuk lepas ni. Allah Ta'ala cerita dalam perang Hunain, Yaumah Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingatlah pada hari perangan Hunain ketika jumlah kamu yang ramai itu menyebabkan kamu berasa kagum. Dalam peperangan-perangan lain tentera Islam sedikit, tentera musuh ramai. Tapi dalam perangan Hunain 10,000 lawan 10,000. Dan sebahagian ulama kata 12,000 lawan 10. Tentera Islam 12,000, tentera musuh 10,000. Jadi menyebabkan ada di kalangan tentera Islam itu, dia terlepas cakap. Dia kata kalau dulu kita sikit boleh menang, takkan kali ini kita ramai boleh kalah. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala uji. Kalau dalam perang Uhud, tentera Islam menang dulu, kemudian kalah. Dan perang Hunain, tentera Islam kalah dulu tapi menang. Menang dengan sebab Allah Ta'ala yang bagi pertolongan, bukan sebab ramai itu. Walau turun tapi bilangan kamu yang banyak itu, kata Allah, tidak menjadikan kamu cukup. Maknanya tidak menjadikan kamu kaya. Kamu tetap mengharap kepada, perlu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut di sini. Dan demikian juga kamu pula diperlihatkan berjumlah sedikit pada pandangan mata mereka. Ini musuh
Kenapa? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kerana Allah hendak melakukan suatu perkara yang kemenangan Islam yang telah pun ditetapkan akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala tak nak kamu menang tiba-tiba menang saja, tidak. Nah, Allah Ta'ala nak tunjukkan supaya boleh dibaca kisah itu sampai hari kiamat. Jadi sebab itu perang Badar ini dibaca, dihayati dalam Quran, dalam sirah sampai hari kiamat. Nah, Allah Ta'ala nak begitu benar Muslim. Ini permulaan. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Jadi segala urusan dan Muslim semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di awal peperangan. Musuh nampak tentera Islam sikit. Memang itu Allah Ta'ala nak begitu supaya mereka overconfident. Dan mereka tidak melarikan diri. Kalau mereka tengok tentera Islam ramai, tak boleh kita lari cabut lagi. Ini tidak sikit saja. Jangan bimbang, kita akan menang. Jadi mereka pun mengharungi peperangan. Tapi pada saat mereka mula mengharungi peperangan, mereka melihat tentera Islam, Allah Ta'ala perlihatkan ramai. Ini sebagaimana dalam surah Ali Imran. Di awal perang mereka nampak sikit tentera Islam. Tapi bila nak meletup perang saja, Allah Ta'ala ketika itu Allah Ta'ala nampakkan ramai, menyebabkan mereka dah patah semangat. Tapi nak buat macam mana dah? Pedang duduk lalu atas kepala dah. Memang tak ada nak lari dah. Ini tuan-tuan sekalian, jadi kita nak kena rujuk lah supaya tuan-tuan boleh padankan dulu. Dalam ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala sebut ayat ini, tentera Islam diperlihatkan sedikit kepada tentera musuh. Tapi dalam surah Ali Imran pula Allah Ta'ala kata tentera musuh melihat tentera Islam mislaihim, sekali ganda. Jadi mereka kalau mereka lihat pada bilangan 1000, jadi mereka lihat kalau tentera mereka 1000, kalau sekali ganda mereka melihat seolah tentera Islam 2000, padahal 300 saja. Itu tuan-tuan sekalian boleh buka surah Ali Imran ayat 13. Di sana Allah Ta'ala sebut qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Sesungguhnya telah ada satu tanda, yakni bukti. Bukti kebesaran Allah yang beri kemenangan kepada orang-orang yang bela agamanya. Bukti bagi kamu pada peristiwa tak kala dua pasukan yang telah bertemu di medan perang, iaitu Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu pasukan iaitu tentera Islam berperang pada jalan Allah. Wa ukhra kafiratun, dan satu golongan lagi iaitu kafir, tentera kafir musyrik. Mereka, yakni golongan kafir itu, yarawnahum, melihat mereka, yakni tentera Islam, dengan mata. Kata Allah, melihat dengan mata, ra'yal ain, bukan melihat dengan agak-agak dengan mata hati, tidak dengan mata kepala sendiri. Mislaihim, dua kali ramainya, yang berbanding dengan jumlah mereka sendiri. Kata ulama, ayat dalam surah Ali Imran ini ketika peperangan telah meletus, dan ayat dalam surah Anfal tadi ketika sebelum peperangan meletus. Allah Ta'ala nak jadikan mereka overconfident, tak lari. Tapi ketika peperangan meletus, Allah Ta'ala perlihatkan sebaliknya supaya mereka maknanya dah jatuh semangat. Tapi nak lari tak boleh lah, sebab peperangan sudah meletus. Dan Allah Ta'ala tutup dalam surah Al-Imran, inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar, dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai hati dan akal yang jernih, yang sentiasa berfikir. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Quran ini, Imrah ini dua, ini Allah Ta'ala suruh kita sentiasa. Yang pertama, melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa penciptaan dia di alam ini.
melihat matahari, bulan, bintang-bintang, melihat pokok-pokok dan sebagainya. Dan yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita baca kisah. Allah Ta'ala fa'tabiru ya'ul amsar, ambil i'tibarlah daripada kisah-kisah yang diceritakan kepada kamu, wahai orang yang mempunyai hati sanubari yang jernih. Balik pada ayat kita sekalian. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuh, fasbutu, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Jangan lari, tuan-tuan sekalian. Kita biasa dengan satu hadis Nabi SAW dan menyebutkan asab'ul mubiqat, ada 7 dosa besar yang binasakan, selain daripada syirik, selain daripada riba, selain daripada mendahakai bapa dan sebagainya. Salah satu yang Nabi sebut ialah at-tawalli yaumaz zahf, melarikan diri pada hari ketika berdepan dengan musuh. Jadi jangan lari, tak boleh lari. Kata Allah di sini, fathbutu, hendaklah kamu teguh menghadapinya. Wazkurullah, dan ingatlah Allah katsiran, sebanyak-banyak. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan wazkurullah di sini ialah berdoa kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, berdoa dengan putus berdoa. La'allakum tuflihun, supaya kamu mencapai kejayaan. Ini al-falah. Kata ulama, al-falah ini ialah kejayaan yang tidak disusuli dengan kegagalan. Tapi yang lain, kejayaan lain itu ada kegagalan seperti itu. Anak-anak kita berjaya dalam Pak Isa, SPM, dapat baik, itu satu bahagian, satu part. Jadi belum tentu dia akan berjaya lagi selepas itu. Tapi kalaulah kejayaan yang diberi oleh Allah Ta'ala itu kejayaan yang mutlak, yang tidak akan tersilap lagi, memang berjaya semula kalau Allah Ta'ala beri kejayaan. Sebab itu menjadi satu suruhan tetap pada setiap hari, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita tuan-tuan muslim, dalam satu hadis Nabi SAW tak benarkan kita ini untuk berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. La tatamannau liqa'al 'adu, jangan kamu berangan-angan, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta selamat daripada Allah. Tapi kata Nabi, kalau Allah Ta'ala takdirkan bertemu dengan musuh, fasbutu, teguh, jangan lari. Tapi orang yang selalu sembang kemah, hadiah lari dulu. Tak apa, bila nak jumpa ni, tak apalah tak jumpa. Kalau jumpa, ketahuan dia tu. Orang cakap begitu, bila jumpa dia, orang cari pergi mana dah, tak ada, lari dah. Itu zaman Nabi orang munafik. Nah, orang munafik dia begitu. Jadi sebab itu dalam sedang peperangan ini, Rasulullah SAW sendiri pun kata oleh ulama, jika sekiranya musuh tidak angkat senjata, maka Nabi akan berpada dengan dakwah saja. Nabi akan berpada dengan mengajar, menerangkan. Tapi oleh kerana musuh mengangkat senjata, maka senjata lawan dengan senjata lah. Senjata lawan dengan senjata. Bukanlah Rasulullah SAW itu memilih peperangan sebagai tidak. Peperangan itu sebagai satu langkah mempertahankan diri jika sekiranya musuh menyerang. Jadi sebab itu Islam ini dia mengutamakan dakwah. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita perhati Rasulullah SAW sendiri, kalau ada ruang untuk berhenti perang, dia akan berhenti. Jadi sebab itu panjanglah kalau kita nak cerita tuan-tuan sekalian, tapi oleh kerana kita jarang-jarang jumpa sirah tentang peperangan ini, ada kalanya perlu sebut juga. Kadang-kadang orang hari ini menganggap bahawasanya peperangan ini merupakan suatu yang asal. Islam ni asalnya adalah dakwah, menerangkan sebagaimana Allah Ta'ala mengutuskan Rasul ini basyiran wa nadhira, untuk memberi khabar gembira dan juga memberi ancaman, beri peringatan. Jadi sebab itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, ada di kalangan kamu
satu kelompok yang mengajak manusia lain kepada kebaikan. Dia dakwah dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan kita dah sebut dah sebelum ni, tuan sekalian, peperangan hanya boleh jika diisytiharkan oleh khalifah, oleh pemerintah. Dia tidak boleh diisytiharkan oleh jamaah, oleh kelompok. Mesti di belakang khalifah. Khalifah yang menentukan bila kita nak mula perang dan bila kita nak kena berhenti. Jadi kalau perang, macam mana perang Sandara yang berlaku ni, tak tahu nak berhenti. Kita tak boleh berhenti. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut, kalau ditakdirkan kamu bertemu dengan kelompok musuh, fasbutu, hendaklah kamu teguh menghadapinya, dan hendaklah kamu ingat Allah sebanyak-banyak. Sebagian mufassir berkata, kamu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Wa ati'ullah wa rasulah, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantah, berselisih, tanaza'u. Sebab itu dalam surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ke surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kamu berselisih di sesama kamu pada sesuatu, hendaklah kembali rujuk kepada Allah dan Rasul. Jangan biarkan perselisihan itu berlanjutan, yang nanti dia akan jadi barah, dia panggil jadi barah, akan menjadi, dipanggil apa, perang dan sebagainya. Tak boleh dibiarkan berlanjutan. Itu pesanan Allah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa kalau tak silap. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Bila berbalah kamu berselisih kamu dalam suatu perkara, maka segeralah kembali kepada Allah dan Rasul, yang Al-Quran dan hadis, jika benar kamu beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Jadi kenapa Allah Ta'ala kata taat? Bila taat pada Allah dan Rasul, maka akan terlailah perselisihan itu. Sebab Quran satu, hadis pun satu. Tapi kalau Quran kata macam ni, Quran kata macam ni, sampai bila pun perselisihan itu tidak akan terlerai. Kalau 10 kepala, 10 pandangan. Tapi kalau semua sepakat rujuk pada Allah dan Rasul, kita tengok dalam masalah ini, apa yang Quran sebut, apa yang hadis sebut, maka itu mu'tamad. Dengan segera akan selesai perbalahan tersebut. Jadi kenapa perbalahan ini, kata Allah, jangan dibiarkan berlarutan. Kata Allah, fatafshalu wa tazhaba rihukum, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat. Bila berlaku tanazu', kata Allah, maka akan timbul al-fashal. Kata ulama dalam kitab Al-Mufradat, Al-Imam Al-Raghib Al-Asfahani, ada seorang mufassir, dia ada satu kitab namanya Al-Mufradat, di mana dia menyusun kalimah-kalimah Quran itu mengikut abjad dan dia tafsirkan. Dia tak ikut surah demi surah, tidak. Dia ikut kalimah alif ba ta sa, semua kalimah yang ada dalam Quran itu, dan dia susun balik macam kamus, kemudian dia tafsirkan, diuraikan satu-satu. Kata dia al-fashal dha'fu ma'al jam, lemah bersama dengan takut. Fashal, nanti kamu akan lemah dan juga kamu akan jadi penakut. Itu tuan-tuan sekalian, beratlah bila kita membiarkan perbalahan berterusan sama-sama kita yang tak mahu nak rujuk kepada Allah dan Rasul, maka kita akan jadi lemah. Bukan takat lemah, Allah Ta'ala angkat kekuatan daripada hati kita dan kita jadi umat yang pengecut. Wa tazhaba rihukum, dan pada yang sama akan hilang kekuatan kamu. Ini ar-rih, iaitu al-ghalabah wal-quwah. Ya, kamu tidak lagi dominan. Kamu, sebab itu tuan-tuan bersekalian, dia ada satu istilah pecah perintah, dia panggil. Itu penjajah dulu. Penjajah dulu dia panggil. Pecahkan kesatuan mereka dan kamu boleh merintah mereka sampai bila-bila. Ya, sebab orang Islam duk balik dengan pertikaian sama-sama mereka. Jadi dunia ni diuruskan oleh orang bukan Islam. Ekonomi pun sama juga, semua benda lah Muslim. Sebab orang Islam ni tak habis-habis
dengan pertikaian, tak bertemu, tak berjumpa lagi dengan titik temu di antara satu sama lain. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah ini macam mana sekalipun imam kamu janji jangan silap sembahyang tu, kamu tetap kena ikut dia. Dia rukuk lah, dia sujud lah. Jadi itu tuan-tuan muslim. Tapi tuan-tuan bayangkanlah kita tengok ramai orang Islam tak sembahyang berjamaah. Mungkin dalam masjid kami ramai ustaz, ada 2 saf, 3 saf tiap waktu. Cuba tuan-tuan tanya Korea tuan-tuan berapa? Orang lelaki dalam Korea berapa? Orang lelaki dalam Korea berapa muslim? Berapa? Katalah orang lelaki dalam Korea ada 3,000. Kalau setakat main 2 saf masjid muslim, terlalu sedikit. Tak sembahyang berjamaah. Tak sembahyang langsung tak tahulah. Tak sembahyang berjamaah. Padahal pada zaman Nabi SAW yang tak hadir solat berjamaah itu ialah orang munafik saja. Kalau sahabat-sahabat yang ikhlas mesti mereka akan hadir sembahyang dengan Rasulullah. Rasulullah sakit di hujung usia 14 hari. 14 hari, 11 hari itu masih lagi jaga sembahyang berjamaah walaupun terpaksa hadir dengan dipapah. 3 hari saja Nabi serahkan jawatan imam kepada Abu Bakar, iaitu 17 waktu. Mula daripada Isyak malam Jumaat, dan Nabi meninggal. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi imam Isyak malam Jumaat, kemudian Jumaat 1 Ahad 15 lah, 5 ketiga 15, 16 malam Jumaat, kemudian subuh hari Isnin itu takhirlah Sayyidina Abu Bakar jadi imam menggantikan Rasulullah, mana ketika Rasulullah masih hidup lah. Kerana Rasulullah wafat pada waktu duha, pada hari Isnin 17 waktu itu. Di Rasulullah sendiri dia tunjuk dekat kita, bukan boleh bermudah-mudah seorang Muslim itu boleh meninggalkan sembahyang berjamaah, walaupun selagi mampu, walaupun terpaksa merangkak dan sebagainya, mainlah. Ini bukan terpaksa merangkak dan Muslim boleh berjalan lagi, boleh main bola lagi, boleh pergi mancing lagi, boleh pergi bendang lagi, tapi sayang tak hadir salat berjamaah. Jadi menyebabkan tak terlatih untuk patuh. Yang tidak terlatih untuk patuh, maka ikut masing-masing, nak ikut kepala masing-masing lah. Kemudian innallaha wasbiru, Allah Ta'ala kata sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Jadi sabar ni tuan-tuan sekalian ada 3 atau 4. Kalau kita nak tambah satu dalam konteks peperangan ni, dia jadi 4. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam mengelak daripada maksiat. Yang ketiga, sabar ketika musibah. Dan yang keempat ialah sabar dalam medan perang. Sabar dalam medan perang ini Allah Ta'ala guna dengan kalimah al-musabarah, sebagaimana dalam surah Ali Imran juga di hujung sekali Allah Ta'ala sebut. Di hujung sekali Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 200. Kita boleh tengoklah bagi ada yang musal tu, tengok surah Ali Imran ayat 200. Allah Ta'ala sebut 5 kaedah untuk menang. Ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Itu isbiru, bersabarlah kamu. Bersabarlah ketika melaksanakan perintah Allah untuk jaga sembahyang berjamaah, dan untuk baca Quran, untuk puasa. Itu perlukan kesabaran. Kalau tidak, buat tak buat, ikut mood. Kemudian Allah Ta'ala ulang di wasabiru. Isbiru daripada sabrun juga, tapi wasabiru daripada sabrun juga, tapi khusus ketika kamu berdepan dengan musuh. Musabarah daripada. Para ulama mentafsirkan musabarah iaitu hendaklah kamu sabar melebihi kesabaran musuh. Itu makna musabarah. Kalau musuh berdaya tahan 10 hari di medan perang, kamu kena 11 hari.
Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya musabarah dia. Kemudian warabitu ribat, ya, dan bersedialah, ya, bersedialah, itu ribat di tafsir, ya, dengan kekuatan pertahanan, ya, di daerah-daerah sempadan dia. Ya, itu ribat, mana ikat diri kamu, jangan lari dia punya ribat dia panggil. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya dengan itu kamu akan mencapai kemenangan. Yang pertama iman, alhamdulillah dah ada kita iman, sabar, musawarah, ribat, taqwa. Nah, kata Allah la'allakum tuflihun, nah, dengan itu kamu akan mencapai kemenangan. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi seperti kalladzina kharaju min diyarihim bataran, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka, yakni menuju ke medan perang dengan berlagak sombong, waria'an nas, dan menunjuk kekuatan kepada orang ramai, wa yasudduna an sabilillah, ya, serta mereka pula yang berusaha menghalang manusia lain daripada jalan Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit. Ingatlah, Allah maha meliputi ilmunya terhadap segala yang kamu kerjakan. Tadi Allah Ta'ala bagi motivasi dekat kita, jangan kamu berbalah, nanti kamu akan lemah, kamu akan lumpuh, akan hilang kekuatan kamu. Itu satu. Yang kedua, hendaklah kamu sabar. Yang kedua, tetap hati, teguh. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi pula di sini benda yang jangan buat. Wala takunu, jangan kamu sombong, jangan keluar sebagai orang yang berlagak sombong, menunjuk kekuatan. Dan pada yang sama, tuan-tuan sekalian, dan ini insya-Allah tak ada lah pada kita ni, kerana Allah Ta'ala sebut, yang dimaksudkan oleh Allah, janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka, iaitu orang Mekah, Abu Jahal, tentera Abu Jahal, keluar daripada Mekah dalam keadaan sombong dan juga menunjuk kepada orang lain, menunjuk kekuatan kepada orang lain, dan juga dengan niat menghalangi manusia daripada jalan Allah, yang menghalangi manusia daripada jalan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni tidaklah nak menghalang manusia jalan Allah. Sebaliknya, kita sebagai orang Islam ni, bila kita terpaksa berperang, kita keluar daripada negeri kita itu dengan tujuan untuk mempertahankan agama Allah ataupun mempertahankan umat Islam. Cuma yang mungkin berlaku ni ialah sombong, bahasa sombong dipanggil, bahasa maknanya bahasa cukup dengan kekuatan sendiri, cukup dengan kekuatan sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, lawan kepada sombong ni apa dia? Tawaduk. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah menggunakan kalimah yang sama ni, batrul haqq. Yang satu hadis tuan-tuan sekalian selalu juga kita dengar. Bagi orang yang mengaji ni, saya baca juga hadis ni, hadis di mana Nabi menyebutkan lan yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibr, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat timbangan zarah. Yang misqal ni dipanggil satu kalimah merujuk kepada timbangan. Kalau mikyal pula takaran, misqal dzarratin. Zarah, kalau hari ini bahasa Arab moden, zarah ni atom, seberat timbangan atom. Tapi dalam bahasa Arab lama dan selalu digunakan oleh para mufassirin, kerana atom ni dia tak ada lah zaman dulu. Zarah ini iaitu semut yang paling kecil, semut yang paling kecil ataupun debu yang paling halus. Jadi kata Nabi SAW, orang yang dalam hati dia ada kesombongan walaupun sekecil itu, dia tak akan masuk syurga.
Jadi menunjukkan bahasanya Allah SWT ni memang tak berkenan sungguh-sungguh dengan orang yang sombong. Nah, lalu seorang lelaki dia tanya, sahabat Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kalau ada di kalangan kami ni orang yang suka pakai pakaian cantik, kasut cantik, yang mana penampilan dia cantik, apakah dia sombong? Lalu Nabi kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala cantik dan dia suka yang cantik. Dia tak ada kena-mena dengan sombong. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sombong ni dia hati, dia bukan luaran. Jadi lalu Nabi pun tafsirkan yang dikatakan sombong tu apa dia. Kata Nabi, al-kibru batrul haqqi. Di sini pun tak kata bataran, orang yang keluar daripada negeri mereka, bataran, dengan belagak sombong. Jadi Nabi kata, yang dikatakan sombong itu ialah batrul haqqi, orang yang menolak kebenaran, mana tak boleh ditegur. Bila orang tegur dia, dia salah. Orang tegur dia, dia kata, kamu siapa nak tegur saya? Siapa nak tegur? Macam Abu Jahal, Abu Sufyan dah hantar utusan, dah nasihat dah dia, tak payahlah kita teruskan perjalanan. Tujuan kamu menghimpunkan tentera sebab nak mempertahankan rombongan dagang kami dah selamat. Lalu Abu Jahal kata, oh tak boleh, kita mesti tunjukkan kekuatan kita. Nama dia boleh buat lah. Kalau dia balik pun dia tak ada apa-apa. Dia nak tunjuk, dia panggil sombong, kesombongan dia panggil. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Kata Nabi, sombong ini ialah orang yang menolak kebenaran. Yang keduanya, wa ghamtun nas, dan dia memperlekehkan orang lain, memandang hina orang lain. Jadi kalau sekadar kita pakai elok, penampilan pun cantik, kemas, itu Nabi kata Allah Ta'ala cantik dan dia suka yang cantik. Tapi kalau kita pakai yang cantik, kemudian kita tengok semua orang yang miskin, semua yang lekeh, yang tak boleh duduk dekat kita, dan bila kita hadir dalam majlis, mesti orang sambut kita, mesti orang letak kita di depan, itu sombong. Kalau setakat dia panggil protokol, tak apalah. Kebetulan kita ni ada jawatan yang berkait dengan urusan kita, macam imam lah tuan-tuan sekalian. Kalau dia nak buat minta waduk, tak mahu duduk depan, tak boleh lah, dia imam. Dia imam. Yang kita pula tuan-tuan sekalian bukan imam, kena tahu lah takat mana kita boleh pergi. Takat sah paling depan saja, jangan duk pergi kata nak ambil tempat imam pula. Saya nak yang paling depan sekali. Tak boleh, itu tempat imam. Kita makmum, hak kita ialah saf yang pertama saja, saf yang paling awal. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian. Kalau dah dia, kita kata menteri besar sebagai contohnya, YB, kita kata, dia tak apalah, mana orang bersilakan di depan kerana dia pemimpin, orang nak dengar ucapan seperti ini. Tapi kita yang tak YB ni, kita pesan dekat orang lain, bila-bila masa pun saya, tempat duduk saya kena depan. Itu sombong dia panggil. Mana sombong. Jadi begitulah tuan-tuan contoh kita bagi. Jadi bila-bila masa pun kena jaga tuan-tuan sekalian. Yang penyakit-penyakit hati ni kata ulama, dia lebih berat daripada penyakit zahir. Dan dosa hati lebih berat daripada dosa zahir. Contoh penyakit hati ni paling berat sekali ialah kufur. Kufur itu paling berat sekali. Penyakit hati yang menyebabkan seseorang itu kufur, syirik dan nifak. Itu penyakit-penyakit hati yang menyebabkan seseorang itu tidak akan ada tempat lagi dalam syurga. Yang lain daripada itu riak. Yang penyakit hati yang menyebabkan amalan kita itu tidak ada pahala di sisi Allah. Mana yang riak itu, part itu kosong pahala, tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Kemudian sombong, hasad, dengki, tak boleh tengok orang lebih daripada kita, putus asa dan berselia. Itu di antaranya. Wa izayyana lahumus syaitan, dan ingatlah tak kala syaitan memperhiaskan kepada mereka, yakni tentera-tentera kafir, perbuatan mereka yang salah, iaitu kufur, menentang kebenaran, menentang Rasul. Syaitan memperlihatkan
kepada mereka perbuatan-perbuatan mereka itu nampak baik. Wa qala, dan syaitan berkata kepada mereka sebelum tercetusnya peperangan. Kata ulama tafsir, syaitan menjelma sebagai seorang lelaki dan berkata kepada mereka sebelum tercetusnya peperangan, la ghaliba lakumul yaum. Peringkat awal itu syaitan hiaskan hati mereka, kamu kena lawan Muhammad, kerana dia ini begini dia telah mempermainkan agama nenek moyang kamu, dia telah menentang kamu. Kalau kamu biarkan kemudian saya jawatan kamu, pengaruh kamu semua akan hilang. Itu syaitan perhiaskan supaya nampak baik. Padahal kalau mereka renung, yang mereka lawan tu siapa? Yang mereka beri iya nak lawan tu siapa? Rasulullah. Dan di belakang dia, kalau bahasa kita lah, di belakang dia itu Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ini tuan-tuan yang pernah mengaji hadis himpunan 40 Imam Nawawi, adalah hadis itu. Allah Ta'ala sebutlah ada kursi, barang siapa yang menentang waliku, mana kekasih-kasihku, faqad azantuhu bil harbi, aku isytiharkan perang dengan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa yang boleh menang kalau perang dengan Allah Ta'ala? Siapa boleh menang? Kalau Allah Ta'ala ada isytihar perang dengan dia, tak akan boleh menang sampai bila-bila. Dunia akhirat tak akan boleh menang. Jadi kalau mereka renung, ambil masa fikir, kita lawan ni dengan siapa? Dan kita duk beria-ia lawan dia tu pasal apa? Dia mengajak kita ke mana? Bertuhankan Tuhan yang satu, yang esa. Yang kita pula duk sembah berhala tu, betul ke Tuhan? Tapi nak buat macam mana? Kata Allah, zayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiaskan dalam hati mereka. Puncanya apa? Jadi kalau kita parti syaitan ini, Allah Ta'ala bagi satu pantang, larang dia tak akan boleh dekat dengan nama Allah. Maknanya nama Allah saja dia tak boleh hampir. Sebab tu dan sekalian ingat balik hadis Nabi sebut tentang azan. Bila dilaungkan azan, syaitan akan lari lintang pukang, kata Nabi, sampai terkentut-kentut. Itu dia punya takut, dia lari sejauh mungkin sampai tak dengar lagi. Habis azan baru dia main pula. Termasuk ketika kita nak sembahyang, sampai Nabi kata dia main duk kacau kita sampai kita 3 ke 4. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maknanya dia syaitan ni, dia menghiasi hati kita kalau kita tidak dekat dengan Allah. Jadi dia kata, dia menyerupai seorang yang orang mereka kenal, iaitu Suraqah bin Malik, yang orang Arab hormati dia. Dia menyerupai itu. Jadi dia kata apa? La ghaliba lakumul yaum, pada hari ini tidak ada siapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Jadi syaitan sebut pada mereka, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Sesungguhnya aku akan support kamu. Pada ketika itu dalam tafsir menyebutkan bahawa Iblis ni, orang musyrikin, dia menghadapi satu dilema, iaitu satu kabilah yang ada kemungkinan berpihak kepada, walaupun kabilah itu musyrikin, ada kemungkinan berpihak kepada tentera Islam. Jadi mereka bimbang, takut ketika kita sedang berdepan dengan Muhammad, tiba-tiba kabilah tak ingat apa nama, Khuza'ah ke, mereka serang kita dari belakang. Maka pada saat itulah Iblis dia menyerupai tokoh daripada kabilah tersebut, datang kata, tak apa, jangan bimbang, inni jarul lakum, aku akan pimpin kabilah aku untuk backup kamu. Jarul lakum, untuk menolong kamu. Dan sebagian ulama kata jarun makna jiran dengan makna dampingi kamu. Jadi mereka mana hilanglah timbangan. Tapi kata Allah, falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibai. Tapi pada ketika terletusnya peperangan yang di antara dua pihak, dan apabila kedua puak, yakni angkatan tentera Islam dan tentera kafir, masing-masing kelihatan berhadapan, terletusnya perang, ia yakni syaitan itu naqasa ala aqibai, berundur ke belakang.
Tadi dia janji lain, tapi dia berundur ke belakang. Mana dia melarikan diri. Sebab apa? Dia sendiri beritahu. Dia sendiri beritahu. Mungkin dia sebut pada diri dia. Dia kata, inni bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu. Aku tak boleh nak tolong kamu. Inni ara ma la taraun, kerana aku telah melihat apa yang kamu tak nampak. Apa dia? Malaikat. Rupanya dalam tentera Muhammad itu SAW ada malaikat. Inni akhafullah, dan aku takut aku akan ditimpa hukuman oleh Allah bila dia menimpa ke atas kamu. Sebab kamu mentang Rasul, Allah Ta'ala turunkan tewas sekali dengan aku lingkup kalau aku duduk sama Allah. Itu sebab tu dia cabut lalu. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat berat azab siksa. Cuma kita timbul tanda tanya, iblis, syaitan, dia sendiri sebut begitu, tapi kenapa dia tak beriman saja? Itu sombong dia panggil. Dia sombong macam Yahudi. Dia tahu kebenaran Muhammad SAW, tapi masa sombong, dia degil dan juga sombong. Jadi demikianlah pengusian. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.